Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kerana menonton video ni. Basically saya prepare video ni untuk memudahkan rakan-rakan saya mengenali produk QM lah. So very simple and brief slides untuk memahami ataupun mengenali produk-produk QM. Itu saja. Detail tentang QM, apa company tu buat, siapa dia punya partners, apa semua tu saya tak cerita. Tapi ada link dekat slide yang terakhir sekali. Boleh klik dekat situ lah. Okey, kita terus ke slide yang pertama. Solusi simpanan dan pelaburan emas melalui quantum metal. So in general, QM ni sebenarnya menyediakan platform digital lah untuk kita simpan ataupun kita melabur emas secara patuh syariah. All this while kita tahu ada banyak bank ataupun company yang jual emas secara fizikal kan, beli seketul-seketul kan, 10 gram ke berapa satu bar tu ke. Tapi zaman sekarang ni semua digital. So QM menyediakan platform digital untuk kita berurus niaga dengan emas. And of course patuh syariah, meaning that semua emas digital ni bersandarkan pada emas fizikal. Kalau kita beli 1 gram, 1 gram physically tu memang ada, cuma tak ada kat tangan kita, tapi dia disimpan dengan selamat di di tempat lain lah, dekat Brinks di Singapore. Okey, ada dua, pelaburan dan juga simpanan kan. So untuk modul yang awal ni kita akan fokus kepada simpanan. Simpanan ada dua jenis produk daripada QM, which is Gold Storage Account, GSA, dan lagi satu produk is Gold Convert Account, GCA. Untuk pelaburan pula ada Gold Asset Enhancement, GAE. So kita cerita yang simpanan dulu. Soalannya kat bawah tu, emas fizikal tak ada ke? Basically ada emas fizikal. Kalau kita dah ada emas dalam GSA, anytime je boleh withdraw fizikal, tak ada masalah. Tapi macam ATM machine lah, withdraw kita tak boleh withdraw duit RM1 atau RM5 kan, at least RM10. Sama juga dengan QM, nak withdraw minimum 1 gram dan 10 gram dan seterusnya lah. Alright, faham ya? So saya go to the next slide. Simpanan emas. Okey, kita fokus dengan simpanan. Yang pertama sekali adalah Gold Storage Account ataupun GSA. So QM ni dia menyediakan Gold Storage Account ni, which is basically fungsi dia sama je ataupun hampir sama dengan kita punya saving accounts kat bank lah. So kita nak simpan duit, kita simpan duit. Kita boleh deposit, kita nak guna kita boleh withdraw, atau kita nak transfer dekat orang lain emas kita ke, nak bagi hadiah dekat isteri ke, girlfriend ke, anak ke, suami ke, kita boleh transfer je emas ke akaun orang lain. Provided orang tu ada akaun emas jugalah. Right? So, serupa dengan bank saving account. Nombor 2, untuk menyimpan dalam GSA ni kita boleh start as low as RM10 sahaja. So simpanan emas sini macam simpan duit dalam bank, cuma dalam bank kita sama Okey, dalam bank kita simpan duit dalam bentuk ringgit Malaysia lah. Gaji masuk pun ringgit Malaysia kan, bukan gram. So dekat GSA ni beza dia, kita simpan dalam bentuk gram. Dalam bank dalam bentuk ringgit, dalam GSA kita simpan dalam bentuk gram. Contoh, kalau kita beli emas 1 gram pada harga 250, kita akan dapat 1 gram. Kalau kita buka kita punya apps ataupun web link ke quantum metal, kita akan nampak emas kita ada 1 gram dalam tu. Nilai semasa maybe 250. Esok harga naik maybe 299 ataupun 300, ataupun harga turun ke jadi 280, kita tak tahu. Itu bergantung pada market. Tapi emas kita tetap 1 gram dalam tu, tak berubah. Okey, melainkan kita ada duit, kita tambah lagi, beli lagi 1 gram, 10 gram atau sekilo, terpulang.
bilangan jumlah gram dalam akaun GSA tidak akan naik turun lah. Yang naik turun tu dia nilai ringgit dia lah. Bergantung pada harga semasa emas ya. Okey, ini soalan yang tadi. Physical gold kalau nak kita boleh withdraw physical gold bila-bila masa. Sama ada kita boleh through dia punya apps lah. Sama ada kita boleh minta QM deliver melalui courier service, ataupun kita boleh pergi mana-mana cawangan Arahnu Tekun, withdraw dekat sana, atau kita withdraw di mesin ATM. QM ni dia ada ATM machine, bukan gold vendor machine tau. ATM machine, maknanya orang yang ada account dalam QM, dia boleh withdraw emas dia dekat ATM machine ni. Kalau tak silap ATM machine ni withdrawal minimum berapa minimum dia 10 gram. Dan buat masa ni ada 2 tempat sahaja yang ada ATM Gold QM ni, which is di HQ Penang dan juga di Petaling Jaya. Saya tak pernah keluarkan lagi 10 gram. Tak ada sebab saya rasa lagi selamat simpan gold dalam akaun lah, macam simpan duit dalam bank kan. Tapi saya pernah keluarkan 1 gram dan saya minta QM deliver melalui courier service ke rumah saya. Saya keluarkan 1 gram sahaja, just nak test the process and nak buat rasa-rasa lah, pegang kat tangan physical gold je kan. So far proses dia smooth dan tak ada masalah. Mana-mana cawangan Arahnu ini saya tak pernah try, dan buat masa ni saya tak ada terfikir nak try sebab saya tak ada sebab untuk withdraw physical gold. Okay, alright, saya pergi ke next slide. Kalau tadi gold storage account GSA, sekarang ni produk kedua untuk simpanan adalah Gold Convert Account, GCA. GCA ni agak menarik sikit sebab dia ada iras-iras dengan proses pajak gadai Arahnu. Tapi bukan pajak GCA ni totally different. Sebab kalau pajak gadai dia ada had tempoh, dan kalau kita tak tebus pada tempoh yang ditetapkan, emas kita mungkin akan dilelong lah. Tapi dekat GCA tak ada. Kita beli, kita boleh simpan lama-lama lah, ikut kita punya kehendak lah. Ada duit nak beli balik, belilah kan. Tapi itulah, kita simpan kat sana. Kalau harga emas naik, buat apa kita nak tunggu-tunggu kan, kita tebus je lah, buat duit sikit kan. Alright. Dan GCA ni kalau nak buat GCA kena ada modal minimum 150. Okey, GCA juga sesuai untuk mereka yang ingin menyimpan emas tetapi memiliki modal yang terhad. Macam mana tu? Kalau saya dah belanja semua duit, bayar hutang sana sini, duit tinggal RM100, takkan nak beli emas RM100 tu kan? So ada cara dia. Cara dia nanti saya akan tunjuk dalam next slide. Sebelum tu, boleh guna produk ni untuk selamatkan belanja hangus. I.e. sebelum bayar hutang kita rumah, guna untuk duit tu untuk beli emas dulu. Ni yang saya cakap tadi, modal kita terhad. So kat mana kita nak ambil modal, ni dia. Kita punya belanja hangus, macam kita bayar duit kereta 500, duit rumah 500, 1000 kan. Tiap-tiap bulan 1000 kita bayar, hangus gitu je lah. So dengan GCA ni, sebelum kita bayar duit rumah, duit kereta tu, kita beli emas dulu. Duit yang sama kita beli emas dulu. Kenapa? Sebab bila kita guna duit 1000 tadi tu, beli emas dulu, dalam masa 1 ke 5 hari kita akan dapat 85% cashback. So maknanya kita beli emas 1000, kita akan dapat balik 850. Dapat balik duit atas 850 tu, dan kita barulah bayar hutang kan.
So kita dapat emas bernilai RM1,000 dan kita dapat menyelesaikan kita punya komitmen kereta dengan rumah pada masa yang sama. So okey apa? Hutang settle, uh, goal saving pun ada. So why not, kan? Okey, ini satu contoh mudah lah untuk goal convert account ni, GCA. Saya ambil senario seorang insan ni, nama dia Adi. Dia ada, kat tangan dia ada RM2,000. Tapi based on RM2,000 ni, dia ada komitmen untuk bayar kereta dengan rumah sebanyak RM1,200, dan nak kena bayar bil-bil lain lah, bil internet lah, bil telefon lah, tenaga nasional, semua whatever, sebanyak RM400. So maknanya jumlah belanja hangus dia RM1,200 campur RM400 jadi RM1,600. Itu dia punya apa yang dia nak kena spend lah dengan duit RM2,000 tu. Okey, senario ni kita ambil harga semasa emas ini just for the sake of example lah. 262 1 gram. Harga LME semasa RM262 1 gram. LME ini is London Metal Exchange. So apa-apa urus niaga emas dekat QM ni, kita akan rujuk harga semasa di London Metal Exchange. Okey, kita balik kepada senario Adi ni. Kita nampak Adi, dia ada dua cara. Satu, dia gunakan duit RM2,000 tu untuk bayar seperti biasa, ataupun dia akan guna duit RM2,000 tu, dia akan uruskan kewangan dia secara GSA lah. So kita tengok yang belah kiri, perbelanjaan cara biasa, dia ada duit RM2,000, dia bayar hutang RM1,600, dan dia akan dapat duit baki RM400. Duit RM400 ni terpulang lah, dia nak beli emas ke, dia nak simpan kat tabung haji ke, dia nak pergi joli, terpulang dekat dia. So bila dia buat ni urusan secara biasa ni, dia punya komitmen settle, dan dia dapat cash in hand lah, baki RM400. Okay, straight to the point. I think common lah, ramai orang buat macam ni kan. Saya dulu pun buat macam ni juga. So yang sebelah kanan tu is another way of how to handle his financial. Instead of dia gunakan duit RM2,000 tu untuk bayar hutang terus, Adi tak buat macam tu. Dia ada duit RM2,000, sebelum dia bayar hutang, dia beli emas GSA dulu RM1,600. Dia dah beli RM1,600, maknanya dia ada baki cash in hand dalam RM400 lah kan. Okey, RM1,600 tu, macam saya cakap slide yang sebelum ni, dalam masa 1 ke 5 hari, anak saya buat baru ni 1 hari je, dia dapat cashback 85%, sebanyak 1,360 lah. So maknanya sekarang dia dah ada balik dalam tangan dia RM1,760. Faham tak? So dia dah beli emas, dia dapat cashback balik 1,360, dia ada balik lah duit kat tangan 1,760. Dah dapat duit cashback ni, baru dia bayar hutang yang RM1,600 tu, duit kereta, duit rumah, duit bil semua tu. So dia bayar RM1,600, dan baki cash in hand dia akan jadi tinggal RM160. Okay, so apa yang dia dapat dekat sini? So basically dia dapat settle dia punya komitmen, rumah, kereta, bil semua settle. Dia dapat cash in hand RM160, kurang sikit daripada yang cara biasa tu, tapi ni duit extra kan, apa masalah, okey lah. But at the same time, dia sudah ada simpanan emas sebanyak 6.11 gram yang dia beli tadi pada harga RM1,600. Siapa nak bagi? Hutang settle, emas dapat, lepas tu ada cash sikit kat tangan, cantik kan? Alright, faham tak faham boleh PM saya, boleh call, tanyalah, nanti saya cuba jawab. Okey, ini just terma-terma ataupun charge yang terlibat dalam urus niaga.
GSA dan GCA. uh, Kita tengok dekat table ni paling kiri sekali dulu. Jangan baca semua dulu, tengok yang paling kiri dulu. Konsep lah, apa konsep yang kita gunakan untuk GSA dan GCA. Ratio dia adalah berapa ratio lah, kita invest berapa, kita dapat berapa kan. Tempoh investment, modal minimum berapa kita nak bayar untuk kita start. Lepas tu untuk siapa, berapa banyak cashback kita dapat, spread belian. Spread ni kalau you tengok yang anak panah tu, spread adalah markup ataupun keuntungan diambil oleh syarikat. Ini normal. Harga emas kalau RM100, maybe company akan ambil 7% daripada 7% keuntungan lah. Kalau kita pergi Habib jual pun, kalau beli emas kan, kita tanya berapa harga cincin, katakan RM5,000. RM5,000 tu tanya pula berapa harga 1 gram. Dia akan cakap okey, harga 1 gram RM300 ke RM250 ke. So harga yang Habib jual, tak kira lah Habib ke Pokong ke mana, normally harga tu sudah include spread between 10% ke belas ataupun 20%. So ini bank saya sendiri pernah pergilah kedai emas saja tanya kan. Memang tu range dia, between 10 to 20% lah. But QM cuma bagi kenakan spread sebanyak 7% saja, which is lower. And okay lah, emas pun emas 99 kan. Okay, itu masuk spread, keuntungan yang diambil oleh syarikat. LME saya dah sebut tadi, London Metal Exchange. Lepas tu markdown. Markdown ni adalah pengurangan harga emas bila kita jual. Biasanya kedai emas, kalau kita jual emas kat dia, jual gelang ke rantai dekat dia, akan ada markdown. Sebab dia tengok kepada harga kondisi emas tersebut lah. Sebab gelang ataupun cincin ni orang pakai hari kan, dia dah kemek lah, dia dah bercala lah dan sebagainya. So kalau harga LME 290, maybe dia ambil 280, 285. So harga tu dah diturunkan lah, berbanding dengan harga market LME. Okay, itu masuk markdown. Next one is margin call atau forced sale. Kalau orang yang main saham, main forex kan, dia ada margin call. Bila harga saham tu jatuh terlalu rendah, dia akan sampai satu tahap di mana kita diminta untuk jual secara paksa ataupun kita kena top up modal kita. Dalam urus niaga emas konten metal, tak ada for sale. Kita tak ada margin call lah. Kalau turun lah. Kita tak perlu top up, kita tak perlu jual, biar je kat situ. Dan kita punya grammage emas kita takkan berubah lah. Kalau kita ada 100 gram lah, dia takkan bertambah ataupun berkurang. Dia cuma nilai dia naik turun mengikut harga pasaran, tu je. 100 gram, 10 gram, tetap 100 gram atau 10 gram. 1 gram, 1 gram lah. So kita cuma perlu biar dia dekat situ, and tunggu sampai harga naik sebelum kita take any action lah. Okay. The next one is management fee. Ini standard, kita minta dia uruskan, dia kena bagi kita fee. Dan bila bayar fee, bila bayar fee tu satulah, bila nak kena bayar kan, masa register ke apa ke. Lepas tu bila boleh withdraw, I think ini pun common lah. Dia ada dua, sama ada withdraw atau terminate. Dia kadang-kadang kita guna ni interchangeably lah. Terminate sebab kita beli by transaction tu kita boleh terminate. Withdraw, kita boleh withdraw GCA masuk dalam BSA, things like that lah. Okay.
So kita tengok balik, kalau GSA, dia punya konsep dia simpanan. Macam saya cakap tadi, serupa macam saving account. Ratio dia 1 to 1. Kita beli 1 gram, kita dapat 1 gram lah. Tempoh berapa lama kita nak simpan kat situ. Simpanan emas adalah untuk long term. So kalau beli hari ni, jangan harap esok naik dan dapat untung besar. Tak adalah. Emas ni always untuk long term. Lepas tu modal minimum untuk GSA RM10. Boleh belilah, RM10 dah boleh beli. Tapi kita dapat 0.003 lebih kurang tu lah. Kecil je. Tapi itulah, still emas jugalah. Why not kan, start small, right? Okay, siapa yang boleh buat GSA ni? Siapa-siapa sahaja, tak kira siapa saja pun boleh buat GSA. Kita simpan emas ikut kemampuan kita lah, untuk long term lah, alright? Ada cashback? Oh, tak ada cashback. Cashback cuma apply untuk GCA. Spread belian macam saya cakap tadi, 7% daripada London Metal Exchange. Spread jualan tak ada. Bila kita nak jual emas kita tu, kita jual pada harga market, LME. Tak ada spread. Company tak ambil untung lah. Dia ambil untung masa beli sahaja. Masa jual, tak ada spread. Semua kita punya. And markdown tak ada. Tak ada masalah dengan markdown, sebab emas tu disimpan dalam bank kan. So tak ada markdown. Margin call atau for sale pun tak ada untuk GSA. Management fee pun tak ada untuk GSA. Dan bila bayar fee, tak ada lah. Management fee tak ada, nak bayar apa benda kan. And bila boleh withdraw, terminate, bila-bila masa. Memang tak jauh beza dengan akaun saving dekat bank. Ada duit dalam tu, nak keluar anytime, keluarlah, tak ada masalah. Ok, itu adalah GSA. Untuk GCA pula, yang hampir serupa dengan Al-Rahnu tu, dia punya ratio sama juga, 1 to 1. Beli 1 gram dapat 1 gram. Tempoh long term. Modal minimum dia 150. So siapa yang sesuai untuk buat GCA ni? Sesiapa, tapi simpanan emas ikut kemampuan lah. And pada mereka yang perlukan cash, bajet terhad untuk beli emas untuk long term. So yang limited budget dia, macam saya buat contoh tadi kan, walaupun bajet dia terhad, dia boleh gunakan dia punya belanja hangus dulu untuk buat GCA ni. Okay. Lepas tu dah ada simpan emas, perlu cash tanpa jual emas. Okay. So dia dah ada emas dalam GSA, dia nak pakai duit. So instead of the withdraw daripada GSA masuk ke bank dia, dia boleh gunakan emas GSA dia untuk buat GCA. Faham tak? Dia buat GCA, kalau dia katakan RM100 dia buat keluar, RM100 value emas dari GSA, dia buat GCA, dia akan dapat emas GCA bernilai RM100 jugalah. And the cash out will be 85%. So cash yang akan datang kat tangan dia adalah RM85 saja. So at least dia dapat duit lah. Dia dapat duit, and jumlah emas dia masih lagi tak berubah lah. Cuma pindah daripada GSA ke GCA. Okay. And elakkan bayaran komitmen loan hangus. Ini yang kita cakap tadi. Bayaran komitmen bulanan kita kereta rumah, sebelum kita bayar, kita buat GCA dulu. Cashback macam saya cakap, 85 dari belian bank, 91 daripada GSA. Okey, kalau kita dah buat GSA daripada duit cash dekat tangan, kita masuk dalam sistem QM, kita buat GSA, kita akan kena akan dapat 85 cashback daripada duit yang kita guna untuk beli GCA. Tapi kalau kita beli GCA bukan gunakan cash, tapi kita gunakan emas yang
sedia ada dalam GSA, kita akan dapat lebih GCA dia. Lebih pada itulah, pada apa, uh, pada percentage lah, which is 91%. I think the reason is, kalau kita daripada cash, kita dah ada 7% spread kan. So that's why dia, kalau pakai cash, dia punya cashback tu lagi kurang lah. So kalau daripada GSA dah tak ada spread dah. So kita akan GSA ke GCA tak ada spread, tak ada additional spread. So that's why kita boleh dapat 91. Okay, spread belian 7% dari LME. Jangan confuse kat sini. 7% yang dari LME untuk GCA ni actually 7% yang sama dengan GSA. Bila pada kita tak ada additional 7% sebenarnya. So dia bukan 7% plus 7%. Dia sekali je 7%. Bila duit tu masuk daripada luar ke akaun Quantum Metal, kita kena 7%. Itu saja spread dia. Daripada lepas tu kita duit dah masuk dalam Quantum Metal, kita buat GCA, tak ada spread dah. Okay, maybe saya kena ubah sikit kot, ataupun letak sedikit note kat sini lah. Okay, next, spread jualan tak ada, macam saya cakap tadi. Markdown tak ada, MC pun tak ada. Management fee adalah 3.5% setahun dari nilai cashback kadar harian. So macam case tadi, dia buat cashback, duit dia 2,000, dia beli GSA 1,600 kan, dia dapat cashback 1,360. So dekat sini dia punya management fee adalah 3.5% daripada 1,360 kadar harian. Okey, 3.5% daripada 1,360 berapa tu? Saya tak kira kat sini. Tapi cara dia charge kita adalah kadar harian. So 3.5% tu saya tak ingat. Katakanlah katakan payah ni, tak kira ni. Katakan RM100 lah. 3.5% tu equal to RM100. RM100 tu dia tak charge kita selepuk. Dia akan charge kita ikut kadar harian. So RM100 tu dibahagi dengan 365 hari, so sehari berapa sen lah, tak sampai RM1 kan. Dia akan kira sehari berapa sen tu. Setiap hari setiap hari dia akan tambah. Kalau cukup setahun, dia akan jadi 100 tu lah. Okay. Lepas tu bila bayar fee, masa kontrak tamat. Okay, masa kontrak tamat maksudnya mana kita nak terminate, baru kita kena bayar management fee ni. Kita tak payah masukkan duit untuk bayar, tak perlu. Dia akan cuma tolak daripada kita punya withdrawal lah. Sebab kita withdraw bila masa untung kan, maknanya dia tolak daripada keuntungan kita lah. Okay, ini saja. Hopefully jelas. Mungkin boleh buat lagi jelas. InsyaAllah saya cuba terangkan dengan cara yang lebih jelas pada masa akan datang.